Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 5, Unit 13 Sikap Bertanggungjawab. Tajuk pelajaran hari ini, Pengorbanan Demi Tugas. Standard kandungan untuk hari ini menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna, dan standard pembelajaran menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Sediakan buku teks kamu, buku teks Bahasa Melayu tahun 5, Sekolah Kebangsaan. Kita akan pelajari tajuk Pengorbananku Demi Tugas. Okey. Di sini terdapat sebuah teks ataupun petikan biografi tentang seorang pendaki gunung. Seorang pendaki gunung ataupun kita panggil dia malim gunung. Apa itu malim gunung? Jom kita baca. Perenggan pertama. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Malim gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Rizwan Kauhinin, malim gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Muhammad Rizwan Kauhini ni dia adalah malim gunung. Malim gunung ni maksudnya juru pandu kepada pendaki gunung. Kalaulah kita nak mendaki Gunung Everest misalnya, nak mendaki Gunung Everest, beliau akan bersama-sama dengan kita sebagai juru pandu. Itu tugas malim gunung ini. Itulah tugas Muhammad Rizwan. Istimewanya lagi pengorbanan Muhammad Rizwan ini ataupun malim gunung ini, dia telah berusaha dan berjaya menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak. Suatu hari ada gempa bumi di Sabah dan dia berjaya menyelamatkan nyawa kanak-kanak ini. Okey? Itu perenggan pertama. Kita lihat perenggan kedua. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira. Padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Muhammad Rizwan kepada pemberita. Cuba kamu lihat. Muhammad Rizwan ini sangat rendah diri. Beliau rasa takut, beliau rasa gemetar kalau dianggap sebagai wira. Katanya lagi, tugas beliau tu biasa-biasa sahaja. Tugas beliau tu kecil sahaja. Sumbangan dia kecil sahaja, dia kata. Apa yang lebih penting, apa yang lebih besar tugas dan pengorbanan ini, petugas-petugas keselamatan negara. Itu yang beliau katakan kepada pemberita. Kita baca perenggan ketiga. Muhammad Rizwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan, dan bagi saya, semua malim gunung ialah wira, jelas beliau. Itu perenggan ketiga. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Ini tugas mereka. Ini pengorbanan malim gunung. Mereka dapat menyelamatkan pendaki-pendaki yang gagal, pendaki-pendaki yang terkandas, pendaki yang pernah meninggal dunia. Okay? Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Besarnya pengorbanan mereka sampaikan semua pendaki Gunung Kinabalu ini rasa yakin sebab ada orang yang sanggup membantu mereka kalau kesusahan, iaitu malim gunung. Perenggan yang terakhir, Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi Darjah Kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Ini petikan tentang Muhammad Rizwan Kauhinin, itu malim gunung, seorang malim gunung yang diiktiraf, yang dinobatkan ataupun sebagai ikon kebanggaan negara.
Terpapar, tengok ada 5 soalan di sini. Soalan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Kita akan cuba merungkai soalan ini bersama-sama berdasarkan petikan. Dan sebilangan soalan ini memerlukan pendapat kita. Okey, jom kita mulakan soalan yang pertama. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa? Kenapa Muhammad Rizwan tak mahu dianggap sebagai wira? Mengapa? Ada dalam perenggan pertama tadi. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap wira kerana menganggap jasanya itu sebahagian daripada tugas biasanya sebagai malim gunung. Okey. Soalan yang kedua. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan menobatkan beliau sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan dan menganugerahkannya anugerah Darjah Kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Pada pendapat kamu, apakah kesan imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau? Soalan ini memerlukan pendapat kamu. Apa akan berlaku kepada Malaysia dengan sikapnya itu? Pada pendapat saya, kesan kepada imej Malaysia di mata dunia akibat pengorbanan beliau ialah Malaysia memiliki warga negara yang setia berkhidmat untuk negara dan Malaysia menjadi sebuah negara yang boleh dilawati kerana sikap rakyatnya yang baik. Dengan sikap pengorbanan ataupun sanggup berkorban beliau itu membawa imej ataupun perwatakan yang baik untuk negara Malaysia. Bila orang luar ataupun masyarakat luar daripada Malaysia tahu akan pengorbanan beliau, mereka merasa yakin. Mereka yakin akan negara kita dan mereka mudah untuk melawat dan mereka akan rasa lebih seronok untuk melawat kerana sikap rakyat kita yang baik. Soalan keempat, apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara terselah dalam ekonomi berasaskan pelancongan. Beliau berjasa sebagai rujukan bagi pelancong yang ingin menikmati keindahan Gunung Kinabalu dengan selamatnya. Ini sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara. Soalan kelima, nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Pengajaran yang boleh diambil dari kisah tersebut mengajar kita erti pengorbanan dalam pekerjaan. Kita boleh berbakti kepada negara dengan mengamalkan sikap dan jati diri yang kukuh. Baiklah anak-anak, sampai di situ dahulu pengajaran kita hari ini. Jumpa lagi. Bye.